Perasaan dunia gelap, takut mati, malu kepada keluarga hingga ada yang hilang semangat untuk meneruskan kehidupan. Itu antara realiti yang dihadapi pesakit HIV apabila kehidupan songsang dijadikan sebagai panduan hidup. Namun dari sudut kemanusiaan, mereka yang tersasar dari landasan normal kehidupan normal itu tidak pernah diabaikan kerana dunia perubatan moden kini mampu memberi talian hayat. Tidak dinafikan juga keluarga, insan tersayang dan orang terdekat mampu memberikan semangat baru buat penghidap HIV. Ikuti laporan khas Hidup Bersama HIV, kisah benar harapan nyata yang disediakan oleh wartawan Connie Grace. Berdasarkan data surveilan daripada National AIDS Registry NAR pada 2024, sebanyak 90% kes HIV adalah lelaki dan 75% melibatkan golongan belia. Peningkatan kes HIV dalam kalangan belia khususnya lelaki terus mencetuskan kebimbangan apabila gaya hidup berisiko yang dipengaruhi oleh mentaliti You Only Live Once atau YOLO dikenal pasti sebagai antara punca utama penularan jangkitan ini. Berkongsi kisah realiti kehidupan sebagai penghidap HIV, Hasan bukan nama sebenar, berusia 21 tahun. Pada awalnya hanya mengalami demam biasa, namun selepas pemeriksaan lanjut, doktor mengesahkan beliau positif HIV. Didiagnos untuk dapat penyakit HIV ni, first memang rasa gelap dunia. First rasa gelap, rasa nak bunuh diri, rasa stres, rasa macam-macam lah sebab family tak tahu kita sakit. Masa tu saya demam yang teruk, saya sendiri yang pergi ke klinik. Klinik tak dapat diagnose apa-apa sebab dia cakap macam demam nampak macam demam biasa tapi macam sesuatu. So klinik suruh saya pergi ke hospital untuk buat refer. So bila saya buat saya refer, lepas tu doktor tanya saya macam-macam simptom. Lepas tu dia macam dah agak sesuatu. Lepas tu dia suruh saya buat fully medical check-up. Okay, saya buat fully medical check-up. Dalam masa 1 jam je, saya dapat result. Masa tu sebab masa tu dah demam teruk. So first saya tak nak kena admit. Lepas tu saya cakap saya nak balik. Semua saya cakap okay boleh. Cuma kita orang nak tengok result dulu macam mana. So bila result dah keluar, dia orang cakap saya ni positif HIV. Dia mengakui dijangkiti HIV menerusi hubungan sejenis dan kemudiannya berdepan pelbagai pandangan serong masyarakat. Kami dapat daripada hubungan sejenis. This one is orang panggil MSM lah. Kini dia telah menerima rawatan setahun sekali kerana kesihatan yang beransur stabil. Walaupun keluarganya belum mengetahui kisah itu, baginya, rakan-rakan dan NGO seperti Teratak Toknan menjadi tempat dia berkongsi cerita dan memberi kesedaran. Kisah serupa turut dikongsikan Linting bukan nama sebenar, berusia 49 tahun. Dia didiagnosis HIV tetapi tidak mengetahui dari mana punca sebenar jangkitan. Namun peranan isterinya memberi contoh besar kepada maksud sebenar sokongan keluarga dan insan tersayang mampu merubah kehidupan. Baginya, isteri tercinta menjadi tonggak utama semangatnya meneruskan hidup. Tapi bini saya sehari beri sokongan ke saya, makan buat dengan tidak cek. Susah orang lain tahu, kita dua saja yang tahu. Jangan fikir bukan nanti ada tu. Jangan cakap putus harapan, mati pun boleh. Jangan cakap diri saya, cuba kuat diri. Berbeza pula kisahnya dengan Ros, bukan nama sebenar, berusia 63 tahun. Mengakui kehidupan liar pada usia muda dan menjadikan tabiat bertukar pasangan tanpa pelindungan telah menjerumuskannya ke lembah hitam itu. Pada 2016, Ros hampir menemui ajal selepas koma selama 3 hari sebelum doktor mengesahkan beliau menghidap HIV. Itu sekarang. HIV kami dah macam terkejut, tetapi macam nerus, macam mengejut. Kami sikit sebab apa dia takkan mati dia.
Kami dah masa dah angkat pergi hospital dalam seminggu 2-3 hari masuk pergi hospital pasal cek. Belum beri ubatnya, belum beri. Dalam 3 minggu kisahnya HIV. So ini dah penyakit HIV. Terus dia beri ubat. Masa itu kira ada rawatan jadi makin lama lah. Duduknya dalam 6 bulan. Duduk 10 tahun. Duduk 6 bulan. Mungkin betul ada kita ada okey lah. Misalnya contoh nak, naik CD4-nya. Sekejap naik, sekejap. Walaupun dilihat seakan sehat, Ros tetap merahsiakan penyakitnya itu dari pengetahuan keluarga. Ketika ini, beliau hanya berulang-alik ke Teratak Tok Nan untuk mendapatkan hikmat kaunseling dan perubatan. 3 kisah berbeza usia ini membuktikan satu perkara penting. HIV bukan pengakhiran hidup. Ia boleh dikawal. Pesakit mampu menjalani kehidupan normal, malah terus memberi inspirasi kepada orang lain. Pesakit HIV memerlukan sokongan dan rawatan perubatan yang menyeluruh dan bimbingan psikologi hingga peluang pekerjaan yang adil. Kajian menunjukkan pesakit yang mendapatkan sokongan keluarga dan komuniti lebih konsisten dalam rawatan sekaligus mengurangkan risiko penyebaran virus. Dengan usaha bersama, stigma dapat dikikis dan pesakit HIV boleh hidup sihat serta produktif dalam masyarakat. Saksikan laporan khas siri kedua Hidup Bersama HIV pada 30 Ogos di TVS Sana Sini jam 9 pagi.